Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah. Nama saya Muhammad Eric Farhad bin Jeffrey daripada kelas D RP3B. Dan untuk video ni saya akan membentangkan tentang ujian kefahaman Al-Quran saya. Dalam video ni ada dua konten. Konten pertama adalah ayat dan terjemahan dia. Dan konten kedua adalah cara saya dapat mengaitkan kepada kehidupan kita. Dan untuk video ini, surah yang saya telah pilih adalah surah Al-Kahfi ataupun boleh disebut sebagai Kahf. Dan ayatnya adalah 35, 36, 40 dan 42. Maka boleh kita bermula dengan membacakan ayat pertama. Dan inilah ayat pertama, iaitu ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakhala jannatahu wa huwa talimil nafsihi qala ma atunu tabidaha zihi abada, yang bermaksud dan ya pun masuk ke kebun, ya yang menceritakan kebun yang kaya, pekebun yang kaya masuk ke kebunnya bersama rakan dia, dan sedang ia berlakunya zalim kepada dirinya sendiri, dia yang berkata, aku tidak fikir kebun ni tidak akan dibinasa selama-lamanya. Ayat tersebut diteruskan dalam ayat 36 yang dibaca sebagai wa ma atun sa'at ataqa imatta wala iruditu ila bila ajidanna khairum minha mukalaba, ya bermaksud dan aku tidak berfikir yang apabila hari kiamat akan berlaku dan kalaulah dia dikembalikan kepada Tuhan dia, tentulah dia akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada di dunia. Iaitu ayat ke-40 yang dibacakan sebagai Fa'asa Rabbi ayyutiyani khairum min jannatika wa yursila alaiha husbanan minas sama ifatus biha so'ida zalaka, yang bermaksud maka mudah-mudahan Tuhanku ini daripada pekebun yang lebih yang rakan kepada pekebun yang kaya itu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan aku lebih baik daripada kebunmu, dan dia akan menimpakannya dengan bala bencana daripada langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Dan last sekali adalah ayat 42 yang dibacakan sebagai wa uhi dobi somarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma fakofiha wahiyah qawiyat ala urusiha wa yakulu ya tani lam usrik bi rabbi ahada, yang bermaksud dan segala tanaman serta harta berarannya itu pun dibinasa, lalu jadilah yang membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana pekebun kaya itu menyesal
terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya. Sedang kebun-kebun itu runtuh junjung tanamannya sambil dia berkata, alangkahlah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Okey, itu saja untuk bahagian ayat dan terjemahan, dan sekarang saya akan masuk kepada konten yang kedua, iaitu cara saya mengaitkan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita. Sebelum itu saya ingin ceritakan rumusan ayat-ayat tadi. Ayat-ayat tersebut menceritakan sesuatu kisah antara dua pekebun. Satu pekebun tu dia lebih dapat lebih banyak tanah, kebun dia dapat 2 buah kebun anggur, dan kebun tersebut dikelilingi pohon-pohon tamar, dan antaranya ada jenis-jenis tanaman lain. Maka dia pun lagi dapat lebih banyak nikmat daripada lagi satu pekebun ni. Tetapi disebabkan pekebun itu dapat banyak harta, dia pun berlakulah zalim. Yang dia cakap kebun-kebun itu tidak akan binasa secara selama-lamanya, dan jika dia dikembalikan kepada Tuhan dia, maka dia akan mendapat tempat yang lebih baik daripada di dunia. Dan disebab itu pekebun yang miskin, rakan dia berusaha untuk menceritakan bahawa dia salah, tidak boleh begitu. Dan dia cuba-cuba, tetapi akhirnya pekebun yang kaya itu semua harta dia hilang disebabkan dia dibinasa, dan last dia pun meninggal sebab tidak dapat pertolongan. Maka dari situ akan munculnya pengajaran yang first, kita harta di dunia ini tidak akan kekal. Maka tak bolehlah kita mengharapkan kepada harta sahaja. Yang kedua, ujian boleh datang dalam bentuk kesusahan dan juga kesenangan. Bukan sahaja kesusahan kita harus berusaha untuk mendekatkan kepada Allah, tapi dalam suasana senang pun kita haruslah buat benda yang sama. Dan last kita haruslah hidup dengan asas kerana Allah. Janganlah kita berusaha untuk mendapatkan harta saja, untuk bergembira. Maka kita haruslah hidup untuk Allah. Maka itu sahaja untuk video ini. Sekian, terima kasih.